warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak uh, e-Business yang telah menerima kertas saya untuk dibentangkan di dalam konferen yang amat-amat bernilai ini. InsyaAllah dalam sesi ini saya akan membentangkan satu topik yang iaitu tentang penglibatan non-Muslim di dalam industri keuangan Islam semasa dari segi pandangan hukum dan juga isu. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak moderator yang telah menjemput saya, memberi giliran kepada saya dalam sesi pembentangan saya pada hari ini. Tentang tajuk ini, saya Dr. Kamarul Salam bin Yusof daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali, negara Brunei Darussalam, akan cuba untuk membentang satu perkara, iaitu penlibatan non-Muslim. Sebagaimana kita tahu bahawa pada hari ini perbankan Islam telah memasuki, ataupun bukan hanya perbankan Islam sebenarnya, kita katakan sebagai Islamic Finance, iaitu keuangan Islam, sistem keuangan Islam telah mula melata ke atas seluruh dunia Islam pada hari ini, dan juga telah mula tersebar luas ke seluruh dunia, termasuk ke dunia, kepada negara-negara yang bukan Islam. Jadi dalam sesi ini saya cuba, dalam kertas ini, dalam kajian ini, saya cuba untuk melihat satu perkara, iaitu kadang-kadang timbul di kalangan orang-orang Islam yang mula mempertikaikan, iaitu bagaimana seorang yang non-Muslim ataupun orang yang tidak Islam tetapi tiba-tiba menerajui sistem perbankan Islam ataupun sistem keuangan Islam, bukan hanya di negara Islam, tapi of course lah, kalau bukan negara Islam, of course lah kebanyakan daripada yang terlibat adalah orang-orang yang bukan Islam. Jadi isu ini, iaitu isu inilah yang saya ingin cuba untuk huraikan, kaji di dalam kertas saya dalam kajian ini, memandangkan kerana ianya telah berkembang luas, iaitu perbankan Islam ataupun keuangan Islam sebagaimana yang saya tunjukkan di dalam graf ini. Ini adalah graf sehingga tahun 2019 menurut hasil daripada data-data yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang diiktiraf, menunjukkan bahawa peningkatan Islamic Finance telah sampai kepada 2.4 trilion, iaitu asetnya. Asetnya meningkat berterusan sebagaimana kita tengok di sini, dan hitam ni adalah merupakan banking asset, yang kuning ini adalah merupakan sukuk asset, dan yang hitam kecil ini adalah merupakan takaful asset, dan yang biru adalah merupakan fund asset. Jadi keseluruhannya kita boleh katakan bahawa ia telah meningkat daripada tahun 2014 sehingga tahun 2019. Dan ini adalah perbandingan di antara sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional, sistem perbankan konvensional. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa bagaimana sistem perbankan konvensional tidak dapat, terutama di negara-negara Islam, tidak dapat kata melintasi perkembangan perbankan Islam, iaitu yang berwarna biru ini, biru muda ini, telah meningkat di kebanyakan daripada negara-negara Islam, dan terdapat di setengah-setengah negara Islam ni merudum dari segi peningkatan conventional system. Jadi nak menunjukkan bahawa ianya adalah satu benda yang menarik untuk kita lihat dan untuk dibincangkan. Ini adalah gambaran keseluruhan kepada negara-negara yang sangat meningkat dari segi Islamic finance ni. Seterusnya ialah apa yang kita dapat lihat daripada sini, peningkatan di seluruh dunia, bukan hanya di dunia Islam sahaja, tetapi juga di dunia bukan Islam, iaitu di negara-negara yang bukan Islam telah meningkat, dan ia telah melintasi tanpa sempadan dan juga tanpa negara. Jadi seterusnya yang menjadi isu sekarang adalah apabila non-Muslim terlibat di dalam urusan-urusan ini, di dalam perbankan non-Muslim, dalam sistem keuangan Islam, dalam sistem keuangan Islam, dalam sistem, bagaimana penlibatan mereka? Kerana setengah-setengah negara, iaitu seperti negara yang non-Muslim, majoriti mereka lah yang terlibat, dan kadang-kadang mereka telah membuka syarikat-syarikat, bank-bank dan juga syarikat-syarikat keuangan Islam, tapi sedangkan mereka ini adalah bukan Islam. Jadi menjadi isu di sini ada dua perkara lah, iaitu yang pertamanya isunya adalah
dari sudut hukum. Apakah hukum membolehkan non-Muslim untuk menerajui ataupun memonopoli ataupun memiliki syarikat-syarikat yang merupakan sistem keuangan Islam? Dan yang kedua, isunya adalah, yang pertama dari segi hukum, yang kedua dari segi, adakah boleh dipercayai non-Muslim ini apabila mereka ini memiliki syarikat-syarikat ataupun sistem yang mengendalikan sistem keuangan Islam. Jadi ada dua isu. Jadi saya akan cuba lihat isu yang pertama, iaitu isu apa? Isu hukum. Perkara ini telah dibincangkan oleh ulama sejak daripada dulu lagi, bahkan sejak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok bahawa zaman Nabi Muhammad ada orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang Kristian dan juga ada orang-orang yang bukan Islam, orang-orang musyrik. Dan sahabat-sahabat Nabi telah pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke negara-negara bukan Islam pada masa tersebut, dan mereka telah berjual beli, berinteraksi dengan barang-barang mereka dan sebagainya. Jadi of course lah, kalau orang-orang itu adalah bukan Islam, jadi of course lah mereka ini akan menggunakan mungkin sistem yang bukan Islam ataupun sebagainya, ataupun bagaimana. Jadi isu ini adalah merupakan satu isu yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka, dan kita lihat bahawa terdapatlah sedikit perbezaan di kalangan ulama, terutama di kalangan ahli hadis dan juga ahli ra'yi. Seperti imam-imam yang besar dalam mazhab-mazhab seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambali. Tetapi kita lihat agak perbezaan berlaku di kalangan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang mereka ini kadang-kadangnya lebih cenderung kerana mereka ini berdepan dengan isu-isu yang lebih masalah-masalah ini, dan masalah pergaulan, masalah kepelbagaian, multi-racial, multi-agama dan sebagainya ini yang berlaku di Baghdad pada masa tersebut. Jadi keadaan ini menyebabkan timbul, kita lihat perbezaan dari segi hukum. Tu yang pertamalah. Jadi dari segi ini juga, maka perlu juga kita lihat kepada apa pandangan ulama-ulama kontemporari. Itu ulama-ulama moden yang hidup di zaman moden ni, dalam keadaan kita yang hidup di zaman keadaan di mana kita ni keadaan sudah berbeza jauh daripada zaman dahulu, di mana kita tidak ada lagi mempunyai satu khalifahnya dan sebagainya, dan kita ada terpaksa kita ni dunia tanpa sempadan, kita melalui internet dan sebagainya. Maka perniagaan e-dagang dan sebagainya ni susah untuk dikontrol, dan kita kadang-kadang tidak tahu. Kadang-kadang mata wang dan sebagainya timbul macam-macam, Bitcoin. Ini merupakan perkara-perkara yang dibincangkan oleh ulama-ulama kontemporari, termasuklah isu ini, lalu mereka telah membuat keputusan-keputusan mereka lah. Kemudian seterusnya, itu adalah isu pertama. Jadi yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Kemudian isu yang kedua ialah dari segi keraguan ataupun kepercayaan. Adakah orang Islam boleh memberi kepercayaan kepada orang non-Muslim apabila mereka ni menerajui syarikat-syarikat keuangan Islam? Mereka melaksanakan sistem Islam, tetapi namanya adalah nama perbankan Islam dan sebagainya, tetapi mereka ni adalah non-Muslim. Jadi timbul isu, adakah boleh diberi kepercayaan dalam keadaan begitu? Jadi seterusnya, beberapa sandaran lain yang perlu dilihat dalam isu ini lah, contohnya ialah masalah al-mursalah dan juga masalah hajiat. Keperluan kepada kita untuk menerapkan sistem Islam ini, memperkenalkan sistem Islam ini dan menunjukkan kepada dunia bahawa sebenarnya sistem Islam ini boleh beraksi di dalam medan, dalam dunia ini, walaupun dalam keadaan dunia ini berubah. Jadi oleh kerana dunia ini mempunyai kepelbagaian, dari sudut bahawa mereka ini adalah begini, mereka inilah begini dan sebagainya, iaitu ada non-Muslim, ada Islam dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya kita perlu diambil kira. Jadi oleh kerana itulah maka perkara masalah hajiat, masalah mursalah perlu diambil kira di dalam penentuan perkara-perkara ini. Jadi oleh kerana masalah ini agak sensitif untuk dibincangkan sekarang, kerana mungkin tabu bagi setengah, kerana inilah masalah agama, bagi setengah-setengah orang agama inilah masalah personal dan sebagainya, dan juga yang keduanya ialah masalah dari segi implikasi perniagaan. Dia akan efek mungkin kan, kerana perniagaan banyaknya dipegang oleh non-Muslim di atas dunia ni. Jadi jika sekiranya perkara ini hukumnya tidak dijelaskan dengan betul, maka menyebabkan mungkin akan menimbulkan masalah implikasi perniagaan. Jadi dapatan daripada ini ialah kami mencadangkan melalui kertas ini, melalui kajian kami ini, ialah bahawa perkara ini sebenarnya boleh diambil terdapat pelbagai pendapat ulama dalam isu ini. Jadi oleh kerana itulah maka kita akan mengambil
pendapat yang lebih memberi iaitu kelonggaran bagi orang Islam ni untuk menggunakan iaitu membolehkan orang non-Muslim ini untuk membuka bisnes, tapi dengan beberapa syarat, iaitu mestilah dengan kawalan-kawalan yang ketat sebagaimana yang disebutkan sini, iaitu dengan adanya penasihat syariah mungkin, dan juga adanya transparansi di dalam masalah pengendalian sistem kewangan Islam ini, supaya ianya boleh dilihat dan tidak ada bermain di belakang dan sebagainya. Jadi walaupun ada orang yang tetap menolak perkara ini, maka itu adalah perkara biasa. Sedangkan isu-isu kewangan Islam biasa pun ramai juga ditolak oleh setengah-setengah orang Islam. Jadi perkara ini yang pentingnya ialah kita cuba sekadar upaya untuk memenuhi keperluan syariat kita, insya-Allah. Setakat itu saja. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak e-Business yang telah memberi keizinan kepada saya untuk membentangkan topik saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.